السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izin kurnia serta inayahnya Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita peluang untuk kita hadir sama-sama pada malam ini, untuk kita sama-sama mendirikan salat fardu maghrib secara berjemaah di tempat azan diazankan, dan sementara kita menunggu fardu isya, kita duduk sebentar bersama-sama mendengar peringatan ataupun tazkirah yang pada malam ini kita akan membicarakan berkenaan dengan tafsir suratul kahfi yang kita sambung daripada pertemuan kita yang sebelum ini. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum kerabatnya, ahli keluarganya dan seluruh umat nabinya dan seluruh umatnya, dan seterusnya. Doa keampunan buat kita, buat kedua ayah ibu kita, buat jiran tetangga kita, anak isteri kita dan juga keluarga kita. Dan mudah-mudahan saya, tuan-tuan dan puan-puan semua yang hadir pada malam ini, kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima semua amalan baik kita, dan mudah-mudahan kita semua diganjarkan syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita sambung kita punya ayat kita. Pertemuan yang lepas, pada bulan lepas, kita berakhir pada ayat yang ke-15, dan pada malam ini kita insya-Allah akan bermula pada ayat yang ke-16 daripada suratul kahfi. Kaedah kita akan baca dulu, kemudian kita akan barulah kita tengok apa penafsiran daripada ayat tersebut. Suratul kahfi pada juzuk yang ke-15, muka surat. Pada malam ini kita berada pada muka surat yang ke-295. Ayat yang ke-16, muka surat 295, suratul kahfi. Muka surat sebelah kanan atas sekali. Saya baca, kemudian tuan-tuan dan puan-puan boleh ikut, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته
ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah pun baca pada malam ini 3 ayat daripada suratul Kahfi, iaitu ayat yang ke-16, 17 dan 18. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang Ashabul Kahfi ni tuan-tuan dan puan-puan, dia akan berakhir pada ayat yang ke-27 nanti ya. Muka surat yang sebelah tu, ayat yang ke-27 barulah berakhir cerita tentang Ashabul Kahfi. Pada ayat yang ke-15, pada ayat yang ke-15 masih lagi muka surat sebelah masih lagi berceritakan tentang bagaimana mereka ini menegakkan keimanan mereka, menyatakan keimanan mereka di hadapan majlis raja-raja. Dan kita dah pernah sembang pada pertemuan yang lepas, majlis raja-raja itu mereka menegakkan bahawasanya Tuhan mereka ialah Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang memiliki Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan Tuhan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha, kata mereka pada ayat ke-15, kami tidak akan sembah Tuhan selain daripada Allah. Laqad qulna idzan syatata. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 ayat yang kita baca pada malam ini,
kita akan tengok apa penafsirannya. Kita menggunakan, seperti yang sedia maklum, kita menggunakan satu tafsir yang dikarang oleh satu ulama besar Nusantara ni, ulama daripada negara sebelah, iaitulah Profesor Doktor Hamka, Buya Hamka, ataupun lebih dikenal Buya Hamka, yang mengarang satu kitab tafsir, iaitulah Tafsir Al-Azhar. Kita menggunakan tafsir beliau dalam melihat, dalam menafsir, dalam menterjemah ayat-ayat Al-Quran, dan kita melihat apa yang ada dalam Suratul Kahfi melalui tafsir Al-Azhar yang dikarang oleh Buya Hamka. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada penafsiran ini, tuan-tuan, satu perkara tentang bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran ini, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bagi tahu bahawasanya iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kita biasa dengar, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat, dia akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Kalau kita tidak berdamping dengan Al-Quran, kalau kita tidak membaca Al-Quran, maka kita tidak dapat syafaat Al-Quran pada hari kiamat. Dan sebaliknya, kalau kita rajin baca, kita rajin melihat, kita rajin tadabbur Al-Quran, maka fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita amalkan akan bagi syafaat kepada kita. Masya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu juga, iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab. Bacalah Al-Quran dengan gaya Arab. Maknanya apa? Maknanya kita kena belajar. Maknanya kita kena perlu mencari guru yang bacaannya macam orang Arab. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, itu bunyi Al-Malayu, Melayu punya cerita lah. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, kita kena cari bagaimana orang Arab sebut. Sebab Al-Quran ni dia turun dalam bahasa Arab. Jadi sebab itulah Nabi SAW suruh kita baca dengan gaya orang Arab baca, dengan lahjah Arab. Dan juga zayyinul Qur'ana bi aswatikum, perhiasilah ataupun cantikkan bacaan Al-Quran dengan suara-suara kamu. Itu lagi satu anjuran, satu suruhan ataupun satu galakan Nabi SAW suruh kita baca ni, baca dengan suara kita yang terbaik. Kita ada suara macam-macam suara, tuan-tuan dan puan-puan. Kita pun tahu manusia ni dia ada macam-macam suara. Dia ada suara sedih lain sikit, suara dia gembira lain, suara dia baru bangun tidur lain, suara dia marah anak dia lain, suara dia cakap dengan orang rumah dia lain juga, dan macam-macam yang lain, contoh-contoh yang lain. Kita kena cari suara mana yang terbaik yang ada pada kita, itulah suara yang kita gunakan ketika kita nak baca Al-Quran. Itu sepatutnya. Janganlah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Tak. Kita cari suara kita yang paling baik yang mana? Mungkin di antara maghrib dan isyak, itu ialah suara kita yang terbaik. Setelah kita balik mandi, rehat apa semua, maghrib dan isyak itu ialah suara yang terbaik, maka itulah waktu dan suara itulah yang kita gunakan untuk bacaan Al-Quran. Kita berbeza dengan binatang. Binatang ni dia ada satu suara je. Ayam kalau dekat Malaysia ke, dekat New Zealand ke, dekat Afrika ke, sama je bunyi dia. Kan? Lembu kan, lembu mahal ke lembu murah ke, sama je bunyi dia. Berbeza dengan manusia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita ni yang dikurniakan suara yang baik, kita punya tekak pernafasan, kita punya mulut, gigi ada, lidah sihat dan sebagainya. Kesihatan yang kita ada, nikmat yang Allah bagi pada kita, kita bacalah Al-Quran dengan tahap yang terbaik. Dan
Kalau kita tak larat nak baca, tuan-tuan dan puan-puan, kita pun boleh dengar. Dengar. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sendiri pun dengar. Ada ketikanya Nabi dengar juga. Walaupun Nabi ni dia imam, dia sentiasa menjadi imam ketika hidup dia, kecuali di akhir-akhir hayat dia ketika Nabi SAW sakit tu, ada sahabat yang jadi imam. Tapi Nabi SAW sentiasa jadi imam. Tetapi ada kala Nabi juga dengar sahabat dia baca Al-Quran. Satu hari Nabi SAW panggil Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud. Dia panggil, dia suruh baca, Nabi nak dengar. Kemudian sahabat ni Ibnu Mas'ud tanya, Iqra' alaik wa alaika unzil. Nabi kata, qal na'am. Suruh baca juga. Dia kata, wahai Rasulullah, aku yang nak baca kepada kamu Al-Quran ini, wa alaika unzil, padahal Al-Quran ini turun kepada engkau ya Rasulullah. Peliklah sahabat ni. Nabi minta dia baca pula. Nabi kata na'am, ya, baca. Kemudian Ibnu Mas'ud pun bacalah daripada awal suratun Nisa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sampailah satu ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Lebih kurang 4 muka lebih, ataupun 8 muka lebih, sahabat ni baca. Kemudian Nabi kata cukup, hasbuk. Nabi kata cukup. Kemudian sahabat tu tengok Nabi berpaling, Nabi menitiskan air mata. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnahnya. Kalau kita, ialah kita manusia, tuan-tuan. Ada masa kita rasa penat, kita rasa tak laratlah nak baca. Mungkin kita boleh pasang audio ke, kita boleh minta anak kita yang boleh baca Quran, boleh tolong bacakan untuk kita, ataupun isteri kita ke, suara sedap kan main, tolong bacakan, kita pun boleh dengar. Itu pun salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada ayat yang ke-16 daripada suratul Kahfi yang berbunyi, wa idh i'tazaltumuhum وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. Ayat yang ke-16, dan jika telah kamu tinggalkan mereka dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah itu, fa'u ilal kahf. Ini cerita bagaimana apabila para ashabul kahfi ni, pemuda-pemuda tadi ni, dia dah bagi tahu bahawasanya Tuhan mereka ialah Allah dalam satu majlis. Kemudian raja tu bagi tempoh, raja tu bagi tempoh, okey, sekarang kamu semua saya bagi 2-3 hari lebih kurang macam tu untuk berfikir kembali dan balik semula kepada agama nenek moyang kamu. Itu raja bagi ketika tu. Kemudian dalam tempoh bertenang tu 2-3 hari itulah yang dipakai oleh ashabul kahfi untuk lari ke dalam gua. Dan inilah ayat yang turun, dan Allah kata fa'u ilal kahf. Apabila kamu dah tinggalkan mereka ni, yang mereka ini sembah selain daripada Allah, fa'u ilal kahf, maka datanglah suruhan Allah supaya ashabul kahfi, kamu semua pergilah ke dalam gua, berhijrah, berlindunglah ke dalam gua. Fa'u ilal kahf yanshur lakum rabbukum min rahmatih, nescaya akan diperlindungi kamu oleh Tuhan kamu dengan rahmatnya. Kalau kita, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita fikirlah, nak lari dalam gua, makanan tak ada, minuman tak ada, tilam tak ada, bantal tak ada, aircon jauh sekali lah, dan sebagainya. Dan
Mereka ini tuan-tuan dan puan-puan tak tahu apa nasib dia. Mereka ini tak tahu apa nasib yang akan menimpa mereka selepas ini. Tapi punya iman tu kental, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang jitu, yang bulat, maka Allah suruh pergi ke gua, mereka pun pergi ke gua. Kemudian tuan-tuan, apa yang mereka dapat apabila mereka ikut ajaran Allah, apabila mereka ikut suruhan Allah, Allah ada janji apa? Yanshur lakum rabbukum mir rahmatih. Allah janji akan bagi rahmat kepada mereka. Bukan rahmat sahaja, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, kata Allah, dan akan disediakannya buat kamu dalam keadaan kamu begini suatu kemudahan. Nampak? Rahmat Allah ada, kemudahan pun ada, iaitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang selepas ini kepada Ashabul Kahfi. Kalau kita tengok dalam kehidupan kita tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggalkan apa yang Allah suruh kita tinggalkan, maka ketika itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita. Kita nak buat apa, buatlah. Kita nak berniaga, solat jangan lupa. Kita nak buat apa? Kita nak buat apa sahaja, jangan tinggalkan apa yang Allah suruh kita buat. Basic, wa aqimus salah wa atuz zakah wa saumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Salat, zakat, sampai bulan Ramadan, puasa Ramadan, ada kemampuan pergi haji. Dan dalam masa yang sama, yang penting yang pertama dalam rukun Islam ialah syahadati an la ilaha illallah. Jangan sesekali kita tergelincir akidah kita menganut agama yang lain. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah nak berniaga jadi. Kita nak mendirikan rumah tangga, insya-Allah kalau kita ikut apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang, jadi insya-Allah. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita pun tahu kes macam-macam. Ayah kahwin dengan anak, abang kahwin dengan kakak pun ada sekarang ni. Na'udzubillahi min zalik. Kalau kita tak ada agama dalam diri, maka takut-takut ajaran yang tersebar sekarang ni di barat, bahkan dah dekat Malaysia ni pun, akan termasuk dalam ahli keluarga kita. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan dan Allah selamatkan kita daripada perkara-perkara tersebut. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janji Allah kepada Ashabul Kahfi, ikutlah perintah aku, fa'u ilal kahf yanshur lakum rabbukum bir rahmatih, aku akan bagi rahmat, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan aku akan bagi mirfaqa, ni ialah satu kemudahan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini pada ayat yang seterusnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan terangkan, akan jelaskan apa itu mirfaqa yang mereka dapat. Mereka tuan-tuan dan puan-puan Ashabul Kahfi ni, kalau kita tengok dia lari ke dalam gua ni, ada dua sebab. Ada dua sebab. Satu, sebab ilham daripada Allah, tadi suruhan Allah. Yang keduanya, dia orang senang nak sampai dekat gua ni. Dalam tafsir Al-Azhar ni beritahu, salah seorang daripada geng-geng Ashabul Kahfi ni, dia memang dah tahu ada gua tu. Dia ni orang kata apa, kalau ayat sekarang ni kaki hiking lah. Dia dah tahu pot gua, ada satu pot gua ni, kita boleh stay dalam tu, kita boleh lepak dalam tu. Ada salah satu daripada golongan Ashabul Kahfi ni, mereka, dia tahu dah ada satu gua yang kita boleh ambilkan, jadikan tempat perlindungan. Bilangan Ashabul Kahfi ni tuan-tuan, kita biasa dengar 7 kan, 7 termasuk anjing jadi 8. Tapi nanti kita tengok kat belakang-belakang ni, ada ayat Allah beritahu apa, sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum, 3 campur anjing 4, wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum, ada riwayat kata 5 campur anjing 6, wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, 7 campur anjing 8.
Mana satu? Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Tapi ulama banyak tarjih bahawa dia 7 campur anjing jadi 8. Okay, bilangan dia. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gua yang mereka masuki ini tuan-tuan dan puan-puan, gua yang apabila matahari naik, tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-17, wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Gua ni tuan-tuan, dia punya kedudukan dia ialah satu kedudukan yang strategik lah. Apabila matahari naik, matahari itu berada pada sebelah kanan gua. Wa idza gharabat taqriduhum dzatash shimal, kata Allah. Apabila matahari ni nak terbenam, maka matahari berada pada kiri gua. Wahum fi fajwatin min, dan cahaya matahari itu ataupun gua itu daripada permukaan, daripada mulut gua ataupun daripada pintu gua tu, dia ada satu tanah lapang ataupun satu space, yang apabila matahari masuk, dia tak kena direct dengan badan, tubuh badan Ashabul Kahfi ni. Zalika min ayatillah. Demikianlah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir ni dia dah ceritalah kenapa bukan gua ni di barat, kenapa gua ni bukan di timur, kenapa gua ni bukan kedudukannya di selatan, tetapi gua ini ialah tempatnya di utara. Dia punya geografi dia, gua Ashabul Kahfi ni setelah dikaji, mulut ataupun pintu gua ini berada menghadap ke utara. Oleh itu apabila di utara, matahari timur ke barat, naik je matahari itu ada di sebelah kanan gua. Dan cahaya matahari itu dia tak masuk terus, dia kena kat depan, tapi cahaya tu ada, gua tu tak gelap pada pagi dan tengah hari. Okey. Kemudian wa idza gharabat taqriduhum dzata shimal, kemudian dia nak terbenam, dia akan berada di kiri gua, mulut kiri gua, dan cahaya pun masuk lagi ketika itu. Dan disebabkan itulah Ashabul Kahfi ni, dalam tafsir ni sebut Allah Subhanahu wa taala nak bagi udara yang cukup, cahaya matahari yang cukup. Sebab kalau kita tak kena cahaya matahari lama, badan pun akan jadi rosak. Dan kalau kita asyik kena cahaya matahari pun, badan akan rosak. Ialah kalau kita sidai satu baju, kita tak angkat-angkat, berapa lama boleh tahan? Adalah sebulan, 2 bulan, kemudian dia dah tukar warna. Datang lagi masa dia dah nak jarang-jarang dah. Kemudian datang lagi masa, krak, habis, reputlah baju tu. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dzalika min ayatillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah nak tunjuk apa? Matahari pun bekerjasama dalam menolong orang-orang yang ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Matahari ni tuan-tuan dan puan-puan, dia daripada bumi dia sejauh 149.61 juta kilo. Dia punya jauh tu. Tetapi kalau kita duduk seorang-seorang bawah cahaya matahari, kita pun boleh pengsan, tuan-tuan. Walaupun jauh, tetapi itu satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ikut perintah Allah, Ashabul Kahfi ni ikut perintah Allah, tegakkan keimanan, kuatkan keimanan, Allah tolong dia. Matahari pun bagi kerjasama. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sambung lagi dalam ayat yang ke-17, man yahdillah fahuwal muhtad. Barang siapa yang mendapat hidayat Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat hidayat Allah Subhanahu wa taala, maka fahuwal muhtad, maka dia terpimpin, kata Buya Hamka. Maka dia ni ialah orang yang mendapat petunjuk, dia terpimpin pada jalan yang benar. Wa man yudlil, sesiapa yang tersesat, falan tajida lahu waliyan mursyida, kata Allah,
maka sekali-kali tidak akan ada penolong yang akan menunjukinya jalan. Dan orang yang sesat ni tuan-tuan, susah dia nak patah balik. Jadi sekarang ni tuan-tuan, banyak ajaran-ajaran yang bahaya kan. Tadi saya buka Facebook, ada satu jemaah dia tersangkut di Madinah kan. Mungkin tuan-tuan pernah baca lah, saya baru buka tadi je petang. Dia termakan dengan kata-kata guru dia bahawasanya Imam Mahdi akan bangkit di Madinah. Dia orang ni pakai visa pelancongan. Visa pelancongan dalam yang saya baca tu, kalau visa umrah ataupun haji, kalau kita duduk lebih masa di Arab Saudi, kita akan ditangkap dan dihantar pulang. Okey, itu je. Kemudian kalau kita pakai visa pelancongan, kita duduk lebih masa, kita tak simply kena tangkap patah balik je, tak. Kita kena bayar denda dulu baru kita boleh balik. Sekarang ni punya peraturan. So setiap seorang daripada diorang ni adalah dalam lebih 30 orang lah. Anak kecil apa semua ada. Setiap seorang ni sekarang ni berhutang dengan kerajaan Arab Saudi RM11,000. So sekarang ni diorang tengah mencari sumbangan dan sebagainya untuk diorang balik ke Malaysia. Dah 3 bulan terkandas di sana, disebabkan percaya kata-kata gurunya bahawasanya Imam Mahdi akan bangkit di Madinah. Guru dia dah balik Malaysia dah. Guru dia mengasaskan satu tarikat yang telah ditutup tempat tarikatnya oleh Kerajaan Negeri Sembilan. Tuan-tuan boleh google lah, benda ni ada. Jadi hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala ni kena dengan ilmu juga. Man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha, kata Allah. Siapa yang buat kebajikan, maka kebajikan itu hanyalah untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha, siapa yang buat kejahatan pun dia akan dibalas dengan sebab perbuatan jahatnya itu. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, kata Allah. Dan Tuhanmu, Tuhan engkau wahai Muhammad, tidak sesekali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Pilihan ada dekat kita tuan-tuan. Kita buat baik, kita dapat baik. Kita buat jahat, balasan buruk yang akan menanti kita. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan sambung lagi kita punya penafsiran insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Kita akan bermula semula pada ayat yang ke-17. An aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi wasyaitan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.